خصوصا إلى والدينا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عنصر وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung ke surat 5 bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama sembahyang waktu itu, yakni perumpamaan sembahyang 5 waktu itu. Umpama yakni perumpamaan sembahyang 5 waktu itu, seumpama yakni ialah seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu, yakni pada pintu rumah seseorang kamu. Lagi banyak airnya, memandi ia pada tiap-tiap hari 5 kali. Maka apa yang tinggal atasnya daripada karatnya, bukan keratnya tu, karatnya, dia macam kerat. Apa betul? Bukan apa betul, itu ejaan lama. Yakni bahawasanya 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya, dan tiada tinggal satu dosa melainkan diampun akan dia, melainkan dosa yang besar-besar. Dosa besar ni tak terampun dengan ibadat, dosa besar terampun dengan taubat. Tapi kalau dosa kecil terampun dengan wudu, terampun dengan solat, terampun dengan ibadah-ibadah yang wajib. Orang kata barang siapa membaca sahibul istighfar, sekali baca
sahibul istighfar, maka terampun segala dosanya, walau sebanyak buih di lautan, walau sebanyak pasir di pantai. Maka maksud kata dosa yang terampun tu ialah dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar tak terampun melainkan kena taubat. Apatah lagi dosa yang bersangkutan dengan manusia, maka itu kena minta maaf pula pada orang yang kita buat dosa, kemudian baru bertaubat, barulah diterima. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ni jadi dosa besar, tak terampun dosa itu. Dengan wuduk, dengan ibadat, dia kena pergi minta maaf dengan orang itu, seperti mengumpat dan seumpamanya. Jadi dosa kecil ni kadang-kadang jadi dosa besar. Ya, dosa kecil boleh jadi dosa besar. Macam mana dosa kecil boleh jadi dosa besar? Tulis molek nak cerita. Dosa kecil boleh jadi dosa besar melalui ataupun dengan salah satu dari 6 sebab. Dengan salah satu dari 6 sebab. Apa dia? Yang pertama, dibuat dosa itu dengan terang-terangan di hadapan manusia. Dibuat dosa itu dengan terang-terangan di hadapan manusia. Baik, macam mana kata dosa kecil jadi dosa besar yang dibuat dengan terang-terang di hadapan manusia? Seperti orang lelaki pakai subang. Lelaki pakai subang, pakai rantai, pakai gelang, itu dosa kecil. Tapi kalau dia buat depan orang, pakai terang-terang, orang semua pakai tengok, pakai. Betul tak nak apa buat, pakai nak keluar rumah pakai rantai, rantai basikal, rantai emas, rantai perak, rantai basikal sekalipun. Kalau dia niat tu rantai, maka jadi dosa besar pasal buat depan orang. Satu. Yang kedua, dosa kecil yang dibuat kemudian berbangga pula dengan manusia. Dia bangga pula, dia buat dosa tu dia bangga. Apa dosa kecil yang dia buat dengan bangga tu jadi dosa besar? Contohnya macam mana? Contohnya dia pakai subang tadi. Dia pakai subang tadi, ya, dia berbangga dengan orang. Dia kata dia hebat, dia boleh pakai subang. Orang tak boleh pakai subang. Baik, tadi ni dia buat pakai subang tu dengan ditunjuk-tunjuk kepada orang. Bagi orang tengok. Maka itu satu dosa lain. Ni nombor 2 ni dah, dia berbangga pula dengan dosa tu. Dua ni dosa lain pula. Dosa besar juga ni. 2 dah dosa besar. Pakai subang ni. Yang ketiga, dosa kecil itu dibuat oleh orang yang berpengaruh di dalam masyarakat.
Macam mana Pak Imam buat? Pak Imam pakai gelang besi, gelang magnet. Pak Imam pakai rantai. Jadi kalau orang tu orang yang besar, orang yang berpangkat besar, berjawatan, dia buat dosa kecil, maka jadi dosa besar. Pakai baju daripada sutra. Orang lelaki pakai baju yang dibuat daripada kain sutra, hukumnya dosa kecil. Tapi kalau Tok Bilal yang buat, YB yang buat, ustaz yang buat, Pak Imam yang buat, jadi dosa besar. Ketua kampung yang buat, menteri yang buat, Perdana Menteri, jadi dosa besar. Agung ke yang buat, jadi dosa besar. Faham? Nombor apa lah? Nombor 3. Nombor 4 lah. Nombor 4. Dosa kecil yang dibuat dengan berterusan, tidak ditinggal-tinggalkan, maknanya tak bertaubat. Dengar lagu Hindustan, tak tobat-tobat daripada muda sampai tua. Dengar muzik ni, setengah kata makruh, setengah ulama kata haram. Setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata haram. Haram ni tak lalu sebesar, dosa kecil. Tapi kalau berpanjangan sampai ke tua, daripada muda sampai tua, daripada muda tu umur belas-belas tahun dulu sampai umur 60 macam saya ni, cucu pun 10 tak tobat-tobat. Getaran jiwa. Tetap nak tinggal lagu-lagu mengarut tu. Kalau ikut pendapat ulama yang berkata dengan muzik itu dosa kecil, maka dia dapat dosa besar pasal berpanjang-panjangan tidak taubat. Itu dosa. Nombor 1 tadi apa? Dosa yang dibuat di khalayak ramai. Kemudian dosa yang dibuat dengan berbangga-bangga. Kemudian dosa itu dibuat oleh orang yang ternama. Lagi, dosa itu buat dengan berpanjang-panjangan, tidak taubat. Lagi, apa nombor 5? Satu lagi Pak? Tak tulis. Nombor 5 tak tulis. Bukan 5 ke? Baru 4. Oh, 4 baru. Yang pertama, dosa itu dibuat dengan terang-terangan. Betul tak? Yang kedua, dosa itu dibuat oleh di khalayak ramai. Pertama, dosa itu dibuat terang-terangan di khalayak ramai. Kemudian dosa itu dibuat dengan berbangga. Yang ketiga, dosa itu dibuat oleh orang yang ternama. Yang keempat, dosa itu dibuat dengan berpanjang-panjangan, tidak taubat. Yang kelima, dosa itu diceritakan kepada orang ramai. Dia ceritalah ke orang, semalam dia pergi Skodeng. Dia pergi Skodeng tu, dosa kecil Skodeng tu. Dia pergi mengintai orang buat projek. Orang buat projek tu dosa besar, dia pergi mengintai tu dosa kecil. Ya.
maka dia pergi cerita dekat orang tu jadi dosa besar. Jadi dosa kita jangan cerita ke orang. Dosa kita jangan cerita ke orang, kena sembunyi. Elok-elok Allah Ta'ala sembunyikan, ya, dia pergi cerita buka ke orang. Maka elok-elok dosa tu dosa kecil jadi dosa besar. Bang. Itu nombor 5. Nombor 6, meremehkan dosa kecil yang dilakukan. Meremehkan. Alah, dosa kecil ya. Tu. Meremehkan dosa kecil tu jadi dosa besar. Tu dah ada 6. Dosa kecil boleh jadi dosa besar. 6 sebab dosa kecil. 6 sebab dosa kecil boleh jadi dosa besar. Ingat tu, buka dahi. Kena ingat. Pasal apa? Kita tak nak buat dosa dengan Allah Ta'ala. Tak nak mati sebagai pendosa. Buka aurat, dosa kecil kan dosa besar? Buka aurat depan lelaki ajnabi. Orang perempuan buka aurat depan lelaki ajnabi. Dosa kecil kan dosa besar? Tu dosa besar. Yang tu tak terampun, tak gugur dengan wudu. Itu kena taubat nasuha. Orang lelaki pakai sobang. Nak pergi kedai pakai sobang. Maaf gitu. Dia balik-balik rasa, salah aku ni, tak boleh. Dia pun buang. Dia ambil wudu ke main zuhur. Salam masuk. Tu gugur. Pasal apa? Dosa kecil. Tapi kalau esok dia pakai lagi, dosa dia pakai lagi, seronok pula pakai subang. Dia gantung pistol tu sini. Jadi dosa besar. Pasal dia berbangga, pasal dia yang pertama dia seronok dengan buat maksiat tu. Dia seronok meremehkan maksiat tu, seronok pula dah. Kemudian dia menunjuk kepada orang. Kemudian berpanjangan, berkekalan. Banyak bertindan-tindan. Jadi kalau kita nak buat dosa, kita kata tak apalah, dosa kecil ya. Rujuk dengan 6 ni. Ada tak? Kalau ada, dosa kecil tu jadi dosa besar. Dosa kecil tu jadi dosa besar. Jadi kalau dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil ni, bila ditunjukkan kepada orang, maka jadilah dia dosa besar. Wajib kepada taubat. Tak gugur dengan ibadat-ibadat, tak gugur dengan solat fardu dan sebagainya. Yang gugur dengan solat fardu, wudu dan sebagainya ni kalau dosa tu dosa kecil yang dibuat tidak dengan berpanjang-panjangan. Barangkali baru sekali buat. Baik. Maka apa yang tinggal atasnya daripada karatnya, yakni bahawasanya 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya, tiada tinggal satu dosa melainkan diampun akan dia, titik. Melainkan dosa yang besar-besar. Dosa-dosa besar ni maka berkehendak ia kepada taubat, titik. Tak taubat, tidak terampun dosa. Dosa paling besar apa dia? Syirik. Syirik ni taubat pun Tuhan tak terima, melainkan kena masuk Islam semula. Masuk Islam semula, kemudian baru taubat. Apa dia syirik? Antara syirik ni menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Yang banyak orang kita tak tahu pun halal haram dalam Islam.
Nabi kata innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihatun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Antara keduanya ialah syubhah. Tu kalau bab makan minum. Tu dalam bab makan minum. Jangan nak memperhalalkan babi tu. Jangan. Benda haram kita kata halal. Benda halal kita kata haram. Boleh membawa kepada syirik. Baik. Begitu dengan hukum-hukum Allah. Hukum Allah kata tak boleh, kita kata boleh. Hukum Allah kita kata haram, kita kata sunat. Ya, mempersendakan ibadat. Kami ni nak buat amal jariah, nak buat amal bakti, amal agama. Apa dia? Konsep amal. Dipanggil ni K-pop. Buat konsep amal jariah. Kutip derma nak buat asrama anak yatim. Panggil penyanyi Korea. Kutip derma. Lepas dapat pahala. Itu bukan dapat pahala, dapat dosa besar lagi. Itu contoh dia. Contoh buat konsep amal tapi menyanyinya ngaut. Kutip derma. Untuk bagi sedekah hadiah pada anak yatim. Penganjur tu ambil sikit komisen. 25%. Tuan penasihat 50% penganjur. Nak bagi kepada sekolah tu 10% dia. 15% tu orang yang khidmat-khidmat tu. Inilah dia. Orang cari keuntungan daripada kerja-kerja amal. Amal pun amal maksiat. Tu jadinya. Baik, habis. Dan riwayat daripada Ubadah bin As-Samit. Sabda Nabi SAW, 5 sembahyang ini difardu Allah akan segala hamba. Maka barang siapa mendatangkan dengan dia sempurna dan tiada dikurangkan haknya, yang mengurangkan dia adalah baginya pada Allah janjinya bahawa memasukkan dia ke dalam syurga. Titik. Mana kata siapa yang mengerjakan sembahyang yang cukup sempurna rukun syaratnya. Apa dia rukun? Itulah perkara yang 13. Kemudian syarat pemakbulannya, syarat pemakbulan solat, dan lagi mengenai khusyuknya, atau kata hak sembahyang. Jadi kalau sempurna 3 itu, maka Allah janji akan memasukkan orang tu ke dalam syurga. Kita ni sembahyang tak khusyuk. Sedangkan sembahyang ni kena khusyuk. La solatan illa khasyian. Tak dinamakan solat melainkan khusyuk. Khusyuk ni bukan faham makna. Faham makna Pak Arab semua faham makna. Tak sembahyang pun dia. Dah tak sembahyang jadi Hindu pula pun dah. Ni ada kuil Hindu. Ya, barangkalinya di antara yang terbesar di dunia. Terletak di mana? Di Arab Saudi. Orang Arab agama Hindu. Ni hak Nabi kata ni. Tanda-tanda nak kiamat, orang Arab kembali menyembah berhala. Orang-orang Arab yang asalnya mentauhidkan Allah, kemudian mereka menyembah berhala selama 400 tahun. Lepas tu kembali pula beriman kepada Allah setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir kiamat orang Arab akan menyembah ke berhala kembali. Hari ni dah ada kuil Hindu
barangkali yang salah satu yang terbesar di dunia, barangkali. Ya. Canggih apa ni, mewah sungguh. Bukanlah canggih, mewah. Dia buat mewah sungguh, lawa lah pada pihak dia. Kita tak boleh puji tempat ibadat orang kafir. Jadi dia buat tu besar. Barangkali inilah yang disebut oleh Nabi tanda-tanda nak kiamat. Ya. Orang-orang Arab kembali menyembah berhala. Asal-asal orang Arab ni dia beriman kepada Allah. Asalnya daripada Nabi Ismail alaihi salam. Itulah datangnya bangsa Arab Muktabarah. Ya, beribu tahun, mungkin beratus tahun orang-orang Arab ni beriman dengan Allah. Kalau tak beriman pun tak banyak, sedikit. Kemudian datang satu kafir penyembah berhala daripada Kanaan, tiba sampai ke Mekah. Dialah yang mengajar manusia ni mensyirikkan Allah. Sampai dia keliling Kaabah tu dibina dibina 360 buah berhala keliling Kaabah tu. Dibina 360 buah berhala. Jadi sambil-sambil datang ke Kaabah, sambil-sambil sembah berhala. Ini puak kafir. Bila masuk Nabi Muhammad ke Mekah tahun 8 Hijrah, menyerang Mekah sebab degil tak nak beriman kepada Allah, maka mereka memusnahkan semua patung-patung berhala. Ya, semua dimusnahkan. Akhirnya Mekah bersih daripada berhala-berhala. Ya. Itulah kisahnya orang-orang Arab dulu ni asalnya tidak menyembah berhala. Akhirnya menyembah berhala. Baik, habis. Jadi perkara yang menyebabkan jadi murtad ni banyak. Dalam kitab Aqidatul Mukminin tu saya dah tulis hampir dekat 200 perkara menyebabkan jadi murtad. Baik, habis. Dan barang siapa meninggalkan dia dan meringan-ringankan dia dengan haknya, tiada ada baginya pada Allah Ta'ala itu janjian. Jika dikehendaki akan dia, dikasihankan dia. Maka jika dikehendaki diseksanya. Jadi orang yang tinggal solat ni, kalau Tuhan nak bagi pahala, kalau Tuhan nak ampun, maka Tuhan boleh ampun. Kalau Tuhan tak nak ampun, maka dia akan terseksa lah orang yang tak solat tadi. Dan lagi sabda Nabi SAW bahawa seorang laki-laki sungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya, maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya hingga habis. Dan gugur segala kesalahannya, ya, maknanya habis segala dosa dan habis segala, ya, kesalahan-kesalahan yang dia buat, iaitu yang kecil, dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat kecil, bukan maksiat besar, bukan dosa besar, dobek tepi tu. Ketahui oleh kamu, hai orang yang berkehendak kemenangan, setengah daripada orang yang muhafizun, setengah daripada orang yang muhafizun, iaitu memeliharakan bagi sembahyang, yakni orang yang memelihara solat. Muhafizun ni maknanya orang yang memelihara solat dan yang mendirikan dia. Apa maksud mendirikan? Hayya 'ala solah, marilah kita dirikan solat. Maksud kata mendirikan itu ialah mengerjakan solat dengan sempurna.
tuntutan solat, atau kata mendirikan solat. Bukan mengerjakan solat, mendirikannya. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Sesungguhnya telah berdiri untuk mengerjakan solat. Berdiri ni ada dua makna, banyak. Ada beberapa makna. Berdiri dengan makna kita bangun, diri tegak, diri juga. Berdiri dengan makna kita menegakkan sesuatu perkara dengan sempurna kehendaknya. Contohnya kita mendirikan rumah. Kita bina rumah. Dia panggil juga mendirikan rumah. Kita solat dengan sempurna, itu pun dinamakan mendirikan. Maka kata kita mengerjakan solat itu dengan sempurnanya, dengan memelihara segala kehendak-kehendak dia. Kita ni tak khusyuk, sembahyang pun tak khusyuk ni, kita ni tak mendirikan dengan sempurna, maka wajib kita taubat. Solat kita ni wajib taubat sebab tak khusyuk. Bila tak khusyuk wajib taubat. Jadi dah kita solat tapi masih lagi wajib bertaubat. Bukan taubat kerana tinggal solat, wajib kerana tidak khusyuk tu. Jadi jangan kita rasa puas hati dengan solat kita yang tak khusyuk, bertambah dosa kita. Alah, solat dah okey tu. Dah bertambah dosa. Meremehkan dosa tak khusyuk. Jadi apa tu? Kalau dosa kecil pun meremehkannya jadi dosa besar, apatah lagi dosa besar. Tak khusyuk ni dosa besar. Tapi taklah sebesar langsung tak solat. Tak khusyuk ni dosa besar dalam kategori dosa batin. Bukan dosa zahir, dosa batin. Dosa batin ni banyak. Antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah, hubbud dunia, hasad, dendam kesumat. Ini namanya dosa batin. Dosa batin ni semua dosa besar, tak khusyuk dalam solat, dosa batin. Iaitu perlu kepada taubat. Kita tak boleh rasa puas hati dengan solat yang tidak khusyuk. Jadi bertambah satu lagi dosa. Apa dia? Berpuas hati dengan dosa. Apa dosa apa? Dosa tak khusyuk dalam solat. Ini tipu daya kita ni. Kita menipu diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Tanda-tanda solat tu tak diterima Allah. Apa dia? Dalam Quran dia kata innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguhnya solat itu mencegah fahsyak dan mungkar, tapi kita tak tinggal dosa. Bermakna apa? Bermakna kata solat kita tak ampuh. Jadi perlu kepada taubat. Kadang-kadang sebab ilmu fardu ain kita tidak sempurna, maka tak dapat kita nak jaga solat kita. Kadang-kadang ilmu dah ada tapi tak taubat pula dari dosa-dosa, menyebabkan solat kita cedera hati. Kadang-kadang dah taubat dah, buat balik, tak jadi juga. Kadang-kadang tak tahu pun dosa apa yang kena taubat, tak tahu dosa pun. Solat tak khusyuk, tak tahu pun berdosa. Ni baru tahu. Pasal apa? Selama dia belajar dengan orang Wahabi kata khusyuk tak wajib. Ada saya pernah dengar satu penceramah Wahabi dalam TV, dia ceramah. Dia kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka wil bagi orang yang solat, iaitu orang yang tidak khusyuk di dalam solatnya. Maka dia pun komplain. Orang kata
kalau tak khusyuk tu masuk neraka, maka buat apa nak solat? Baik tu solat. Ni kata seorang Wahabi tu. Wahabi cukup terkenal, berpangkat datuk. Dia dah mati lah, tak mau cerita nama dia. Tapi Wahabi terkenal lah. Ini namanya Wahabi critical. Wahabi kronik ni nama dia. Tapi dah masuk ICU, today never see him. Baik. Dia kata khusyuk ni bukannya berdosa. Siapa yang boleh khusyuk? Dia kata orang tasawuf memang dia tak bercara bab khusyuk-khusyuk, dia tak bercara. Maksud dia kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nakawil bagi orang yang lalai. Maksud kata lalai itu siapa? Iaitu orang yang melambat-lambatkan solat sehingga habis waktu. Maka itulah maksud kata masuk neraka wil. Tapi kalau tak ingat hati kepada Tuhan, tak khusyuk, itu tak apa. Itu tak tergolong dalam tak khusyuk katanya. Inilah orang Wahabi, dia bicara zahir, tak bicara batin. Tapi kita orang Ahlussunnah wal Jamaah berkata gini, orang yang tak khusyuk dalam solat maka dia berdosa besar walaupun dia sembahyang dalam awal waktu. Lebih dosa besar lagi kalau dia melambatkan solat sampai habis waktu. Dan dosa yang lebih besar yang hampir kepada syirik, orang yang tak solat. Tak solat ni menghampiri syirik. Bukan kata dosa lah, lebih besar pada dosa. Ni 3 perkara mengenai solat. Tinggal solat tak qada-qada pula, itu bertambah-tambah dosa sebab melambatkan qada. Sembahyang tak pernahlah tak tinggal, tapi hati tak pernah ingat Allah, tak istihdar fi qalbi, ingat akan Allah tu, maka tu dosa besar, dosa batin pula. Kita kata tak berdosa, itu bermakna kita telah menghalalkan yang haram. Jaga menghalalkan yang haram ni terkadang boleh bawa pada murtad. Wal-a'yazubillah. Jaga melek. Tak faham pergi mengaji, jangan dia ikut Wahabi. Jadi fahamkan mana dia ahli sunnah, mana dia Wahabi. Baik, habis. Jadi kesimpulannya, kalau kita solat tak khusyuk, wajib taubat. Itu hikmahnya. Lepas bagi salam kita bertaubat. Bukan saja sebut astagfirullahalazim. Kita kena hadir ke dalam hati, bertaubat kepada Allah daripada solat yang tidak khusyuk. Jadi taubat ni kita telah cerita dah macam mana nak taubat. Kena istihdar ke dalam hati. Tak kala kita taubat akan penyesalan yang bersangatan. Kemudian rasa keazaman tidak mahu mengerjakannya lagi. Sampailah kita dapat rasa benci dengan maksiat yang kita buat. Mudah-mudahan itu tanda-tanda Tuhan terima taubat. Bila kita ni tak taubat dengan sempurna, itulah kita buat ibadat tak boleh nak istiqamah. Rohani tak boleh nak naik. Jasmani mungkin dia boleh buat banyak bisnes, banyak amal-amal kebajikan dia boleh bersedekah, dia boleh sembahyang tahajud, dia sembahyang sunat dan sebagainya, rajin. Tapi tak ada bicara rohani. Bila tak bicara rohani, maka takut amalan-amalan zahir itu terbatal pahalanya dengan riak, takabur, dengan ujub, dengan sum'ah, dengan hasad dengkinya, dengan tamak halobanya nak dunia, buat kerja akhirat tapi ambil untung dunia. Kerja akhirat jadi kerja dunia.
Jadi bertambah-tambahlah azan. Lepas tu kata tak apa pula, inilah agama. Benda tak agama jadi dikatanya agama. Kamu macam menghalalkan yang haram. Hukumnya adalah syirik. Jago. Kita rasa tak apa dah. Tak mengaji, mana nak tahu. Jadi sekurang-kurang nak jaga solat agar tak terkena dalam kumpulan orang yang tak khusyuk ni, maka wajiblah pelihara 7 sifat yang kita baca kemarin, baca minggu lepas. Apa dia? Tazallulan, tasliman, tabazzulan, takhaddu'an, taraghuban, takhasyu'an. Tazallulan, tasliman, tabazzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, taraghuban wa tamalluqan. Mana tempat tazallulan? Masa berdiri tegak belum takbir. Mana tasliman? Masa Allahu Akbar. Mana tabazzulan? Masa kita duk baca doa iftitah, Fatihah dan surah-surah. Mana takhaddu'an? Masa kita rukuk. Mana takhasyu'an? Masa kita sujud. Mana dia tamalluqan? Masa baca Rabbighfirli. Mana tamalluqan? Masa baca tahiyat akhir. Hadirkan semua tu. Bila dia hilang, hadirkan, jangan bagi dia hilang. Mudah-mudahan jadilah orang ashabul a'raf. Apa dia ashabul a'raf? Iaitu orang soleh. Tu syarat nak jadi orang soleh. Faham? Maknanya orang yang jaga solat begitu hatinya, maka dia tergolong dalam orang yang dia tak khusyuk, tapi namanya orang yang separa khusyuk. Separa khusyuk. Orang kata yang separuh khusyuk, separuh lalai. Maka orang ni di akhirat dia tergolong dalam ashabul a'raf. Itu orang yang sama berat timbangan kiri dan kanan. Maka dia hanya dihisab tapi tidak diazab. Dan dia akan meniti titian sirat sampailah ke syurga dengan selamat. Namun ada yang panjang perjalanannya sampai 15,000 tahun baru sampai. Diam. Ingatkan 15 hari. 15,000 tahun baru sampai. Tu dia. Ada yang 5,000, ada yang 3,000. Menitian titian ni ada yang ada yang cepat seperti kilat. Bahkan lebih cepat daripada kilat. Tidak sampai sekelip mata dah sampai pun ada. Lebih laju daripada borak. Pun ada. Siapa mereka itu? Iaitulah para rasul, para nabi, para syuhada dan wali-wali Allah yang besar-besar. Kalau kita ni kuali-kuali, tak tahulah nasib kita. Kalau tak mati syahid, kalau tak jadi ahli taubat, maka kita ada peluang lagi. Berapa? Mati syahid. Taubat tak taubat lah. Taubat buat. Mudah-mudahan taubat terakhir tu dia mati tak buat dah dosa. Mudah-mudahan jadilah orang yang taibun. Baik. Ni kitab Nutul Musalli ni hadam betul-betul. Ini nama ni kitab fiqh tasawuf. Kitab fiqh tasawuf. Baik, habis. Dan yang mendirikannya yang mendirikan dia hendaklah ia memeliharakan segala syaratnya. Jadi syarat sembahyang. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Sambunglah pula. Tanda di situ. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Ila akhirih wallahu a'lam.
ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا